Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita setelah kita bercuti selama 1 minggu. Okay, jadi hari ini, hari Isnin, giliran untuk subjek adab dan akhlak. Okay, boleh bawa keluar buku teks adab dan akhlak. Tahun 5. Okay, kemudian boleh buka muka surat 55 ataupun 54. Sama je lah, 54 ni dia tak ada isi lah. Kalau 55 kita dah masuk isi dia. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu adab bermesyuarat. Adab bermesyuarat dalam kurungan muzakarah. Mesyuarat ni apa? Nanti kita akan tengok mesyuarat itu apakah maksud mesyuarat. Okey, baik. 55, muka surat 55. Okey, sama-sama kita baca. Mesyuarat merupakan satu perbincangan berkaitan dengan sesuatu isu atau perkara bagi mencapai satu keputusan dan persetujuan terbaik untuk kebaikan bersama. Perbincangan tersebut mesti berteraskan kepada akal yang sihat, pemikiran yang bernas, serta percakapan yang baik. Ini bertujuan untuk menyelesaikan atau menentukan kebenaran, kebaikan dan mendapat manfaat. Mesyuarat itu apa? Mesyuarat itu adalah satu perbincangan beramai-ramai. Contoh dia macam dekat sekolah SK kamu, kalau hari pertama kamu nak co-curriculum, katakan unit uniform ke persatuan ke kan, mestilah akan dimulai dengan mesyuarat agung. Mesyuarat agung unit uniform ataupun persatuan. Unit uniform tak kisahlah awak pandu puteri ke puteri Islam ke pengakap ke PBSM ke, semuanya mesti ada mesyuarat agung. Kalau persatuan tak kisahlah persatuan bahasa Melayu ke bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke pun ada mesyuarat agung. Okey, dalam mesyuarat agung kamu berbincang apa? Kamu berbincang memilih jawatan kuasa baharu untuk tahun tersebut. Okey, maknanya mesyuarat itu perbincangan. Kalau macam awak dekat sekolah SK pada hari co-curriculum, buat mesyuarat agung, berbincang untuk apa? Berbincang untuk memilih jawatan kuasa baharu pada tahun itu. Okey, baik. Kita tengok tujuan. Kita tengok pula tujuan mesyuarat. Okey. Tujuan mesyuarat. Tujuan mesyuarat ialah untuk mewujudkan satu idea, satu hati dan satu kerja di dalam menyempurnakan tuntutan usaha sama. Ini juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang amat penting. Okey, kita tengok sikit penghayatan dekat bawah ni. Ada yang tupai ni kat bawah ni kan. Okey, tupai ke burung? Burung. Ada burung. Okey, kita tengok penghayatan dia. Mematuhi peraturan mesyuarat dapat memupuk semangat ukhuwah yang lebih erat. Okey, baik. Tadi kita bacakan tujuan mesyuarat. Okey, tujuan bermesyuarat ini, setiap mesyuarat ada tujuan dia yang berbeza-beza. Ada tujuan dia yang berbeza-beza. Tetapi tujuan utama setiap mesyuarat adalah untuk mendapatkan satu idea ataupun nak mendapatkan satu buah fikiran bagi menyelesaikan sesuatu masalah, sesuatu isu. Contoh macam yang Ustaz bagi tadi, pada hari co-curriculum, kamu ada mesyuarat agung. Mesyuarat itu tujuan dia apa? Tujuan untuk memilih jawatan kuasa baru. Jawatan kuasa baru tu kiranya masalah lah yang perlu awak selesaikan. Sebab jawatan kuasa baru itu kosong, tak ada orang lagi. Jadi masalah kamu dan cikgu-cikgu kamu di sekolah SK perlu selesaikan masalah bagi mengisi kekosongan jawatan kuasa yang baru. Okey. Okey, Ustaz tertinggal satu poin. Okey.
ini juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah pun Rasulullah sering bermesyuarat bagi menyelesaikan sesuatu isu ataupun masalah. Contoh dia semasa perang Khandaq ataupun perang-perang lain. Dan ini Ustaz nak highlightkan pada semasa perang Khandaq. Perang Khandaq, Nabi telah bermesyuarat dengan para sahabat yang lain, meminta idea macam mana nak menghadapi serangan kaum Quraisy. Jadi waktu mesyuarat itu, ingat tak? Waktu mesyuarat itu Nabi pun bermesyuarat dengan para sahabat dan akhirnya timbul satu idea untuk membuat apa? Siapa ingat pada perang Khandaq Nabi buat apa dengan para sahabat? Buat parit sekeliling kota Madinah. Parit itu adalah hasil idea daripada seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang memberikan idea dalam mesyuarat tersebut kepada Nabi dan juga para sahabat lain untuk menggali parit. Menggali parit. Parit itu merupakan strategi orang Parsi. Orang Parsi ni bukan orang Arab ya. Orang Parsi ni orang lain. Orang yang lain daripada Arab. Dan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi tadi, Salman Al-Farisi merupakan seorang yang berbangsa yang berbangsa Parsi, bukannya berbangsa Arab. Jadi Salman Al-Farisi memberikan idea tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat yang lain. Okey, boleh buka muka surat 56, kita sambung lagi. Okey, kita tengok kepentingan mesyuarat. Kepentingan bermesyuarat. Okey, yang pertama, membincangkan perkara-perkara yang tidak jelas. Okey. Kepentingan maknanya dalam mesyuarat itu apakah kepentingan mesyuarat? Bila kita buat mesyuarat, apakah kepentingannya? Kita perlulah membincangkan sesuatu perkara yang belum jelas lagi. Kalau dah jelas, buat apa kita nak bincangkan lagi? Betul tak? Kalau belum jelas, jadi kita perlu berbincang dalam mesyuarat. Okey, baik. Yang kedua, pengagihan tugas. Kalau dalam sesuatu, kalau katakan kan, kita nak buat satu majlis uniform kita, pengakap, nak anjurkan satu perkemahan besar-besaran di sekolah. Jadi kita perlu bermesyuarat dan kita akan agihkan jawatan kuasa yang baru. Engkau AJK kebersihan, yang engkau ni AJK program, yang kena susun program. Masa itulah kita akan agihkan tugas pada setiap biro, kepada setiap AJK. Baik, yang ketiga, menilai dan mengawal aktiviti. Okey, yang keempat, menyelesaikan masalah. Ini adalah tujuan utama, kepentingan yang utama dalam bermesyuarat. Yang kelima, mencari sokongan dan kerjasama. Yang keenam, yang keenam, menyebar maklumat. Yang ketujuh, merancang strategi. Dan yang terakhir, dapat mengetahui kekuatan, kelemahan dan baik buruk yang berlaku. Okey, baik. Itu kepentingan bermesyuarat. Okey, yang terakhir, adab ketika mesyuarat. Yang ini paling penting, yang inilah yang kita nak belajar. Adab ketika bermesyuarat. Okey, yang pertama, adab ketika bermesyuarat. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Kita sebagai ahli mesyuarat, kita sebagai ahli dalam mesyuarat, kita perlulah menjadi pendengar yang terbaik dahulu. Kemudian barulah kita boleh bercakap. Lainlah kalau kita ni memang pengerusi mesyuarat. Kalau pengerusi mesyuarat, mestilah dia bercakap dahulu, baru dia jadi pendengar yang baik. Yang ini kita sebagai peserta mesyuarat, contohnya mesyuarat agung, kita sebagai peserta mesyuarat, kita perlu dengar. Jadi pendengar yang baik dahulu. Bila kita dah jadi pendengar yang baik, bila pengerusi mesyuarat kata ada apa-apa yang nak diluahkan, ada apa-apa idea yang nak diluahkan, barulah kita akan jadi jurucakap ataupun memberi idea yang baik. Okey, baik. Yang kedua, menghormati keputusan yang dicapai. Yang ketiga, berbincang dengan aman. Janganlah bincang gaduh-gaduh pula sampai terbang kursi, sampai angkat kursi pukul orang. Tidak. Kita kenalah berbincang dengan aman. Janganlah sampai nak teka-tengking orang.
Janganlah sampai macam tu. Okey, baik. Yang keempat, mengeluarkan hajat yang bernas. Mengeluarkan idea yang bagus, yang bernas. Janganlah bagi idea yang tak masuk akal. Janganlah bagi idea yang merepek, merapu. Bagi idea yang bernas. Bagi hujah yang benar, yang bernas. Ini silap ya. Pembacaan Ustaz tadi bukan hajat, hujah. Mengeluarkan hujah yang bernas. Okey, baik. Yang kelima, waktu yang singkat tetapi padat. Janganlah mesyuarat tu kita berjela-jela pula. Benda yang tak penting kita bercakap. Kena cakap benda yang penting saja bagi menyingkatkan waktu, menyingkatkan masa. Baik, yang ke-6, bukan medan pertengkaran. Janganlah nak bertengkar pula. Tadi kan kita baru cakap, kita baru nyatakan berbincang dengan aman. Janganlah sampai bergaduh, janganlah sampai ada pertengkaran. Dan yang terakhir, keputusan majoriti. Kita kena ikut keputusan majoriti. Walaupun kita ni, keputusan kita seorang, kita rasa idea kita tadi dah bagus dah, tetapi orang lain tak setuju. Janganlah rasa tak puas hati. Kita kena ikut persetujuan setiap ahli mesyuarat. Perlu ikut keputusan majoriti. Keputusan majoriti ini maksudnya keputusan ramai lah, orang ramai. Keputusan ahli mesyuarat yang lain. Kalau ramai yang setuju, maka setuju. Kalau ramai yang tak setuju, maka tak setujulah. Itu maksud majoriti. Okey, baik. Sampai itu sahaja. Untuk yang lain-lain ini, insyaAllah kita akan sambung semula pada masa akan datang. Okay, jadi, kerja kamu apa? Okey. Untuk tahun 5, tahun 6, kamu semua boleh bawa keluar buku tulis adab dan akhlak. Kemudian buka pada muka surat yang terakhir yang kamu tulis. Tulis hari dan juga tarikh. Tulis tajuk adab dan akhlak. Kemudian Ustaz nak kamu semua salin. Salin yang ini. Adab ketika mesyuarat. Kesemuanya sekali. Yang ini sebagai tajuk besar, gariskan. Kemudian isi ni, setiap isi ni Ustaz nak kamu selang satu baris. Yang ini isi yang pertama, selang satu. Isi yang kedua, selang satu. Isi yang ketiga, sampailah habis. Selang satu setiap isi. Baik, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.